Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara bersama dengan PDRM dan tentunya satu lagi topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa telah pun kita pilih sebenarnya, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah COVID-19, jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak meningkat. Ini satu persoalan yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan tetamu yang sudah pun bersedia bersama dengan saya di studio Ruang Bicara ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia ACP Siti Kamsiah Hassan yang merupakan Ketua Penolong Pengarah di bahagian siasatan seksual, wanita dan kanak-kanak ataupun D11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Jadi Puan, apa khabar? Khabar baik, Datuk. Ya, kami cukup gembira kerana sekurang-kurangnya kita dapat bersama di Ruang Bicara bersama dengan PDRM. Dan kita harap seperti yang selalu kami juga inginkan, iaitu ini merupakan satu lantasan yang cukup baik sebenarnya, kerjasama yang cukup erat di antara Bernama TV dan juga PDRM tu ya. Baik, kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa seperti biasalah dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Dan jangan lupa seperti biasa jugalah anda boleh mengikuti kami secara live sebenarnya di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, saya suka pada topik ini sebenarnya Puan. Kalau kita lihat tentang COVID-19, jenayah seksual wanita dan kanak-kanak meningkat. The key word di sini adalah meningkat. Betulkah meningkat ataupun kedudukan terkini bagaimana Puan sebenarnya? Baik, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga kepada Bernama kerana mengundang PDRM. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera juga kepada para penonton Bernama TV pada hari ini. Ya. Okey, mengupas berkenaan dengan persoalan yang diutarakan oleh Datuk sebentar tadi, iaitu COVID-19, jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan wanita meningkat. Okey, secara umumnya, secara keseluruhannya, pada tahun COVID-19 bermula pada 18 hari bulan 3 tahun 2020, secara puratanya jenayah menurun sebanyak 5%. Okay. Namun ada jenayah, ada kes-kesnya yang menunjukkan peningkatan, terutamanya bagi kes-kes yang melibatkan kesalahan seksual yang berbentuk non-physical contact. Iaitu antaranya amang seksual non-physical, iaitu kes-kes yang melibatkan penyebaran, perkongsian bahan-bahan lucah ataupun image-image seksual terhadap kanak-kanak. Okay. Ataupun kes-kes yang melibatkan sextortion, mengugut untuk menyebarkan bahan-bahan lucah ataupun aksi seksual kanak-kanak untuk mendapatkan timbal balas, habuan seks dan sebagainya. Dan juga kes-kes yang melibatkan pornografi kanak-kanak, capaian kepada pornografi kanak-kanak, terutamanya yang melibatkan secara atas talian. Ini antara kes-kes yang menunjukkan peningkatan. Keseluruhannya tetap menurun sebanyak 5%. Bila kita sebut tentang peningkatan sebenarnya, kita tahu ialah mungkin juga apakah disebabkan oleh suasana semasa kita menghadapi COVID-19 itu sendiri, di mana kita terpaksa mematuhi SOP yang ditetapkan, tinggal di rumah dan sebagainya. Jadi apakah sekatan kepada pergerakan-pergerakan ini yang mengakibatkan berlakunya ataupun meningkatnya jenayah yang melibatkan wanita dan kanak-kanak ini sebenarnya Puan? Betul. Perintah kawalan pergerakan contohnya ada yang membawa kepada kebaikan, iaitu mengurangkan jenayah, terutamanya yang melibatkan physical contact. Macam dalam kes yang melibatkan rogol, terutamanya kes rogol, dia memerlukan physical contact. Bermakna bila disekat pergerakan mereka, kerana kes rogol ni dia melibatkan pelaku yang bukan di dalam rumah. Bermaknanya antara rumah yang berasingan. So apabila ada sekatan pergerakan, jadi peluang untuk jenayah itu berlaku adalah kurang. Begitu juga bagi kes-kes keganasan rumah tangga. Iaitu kita kena tengok kategorinya juga, Datuk. Di mana bagi kes yang melibatkan pelakunya adalah
contohnya bekas suami ataupun bekas isteri, di mana mereka ini tinggal berasingan. Bermakna peluang untuk mereka berjumpa untuk melakukan kekasaran ataupun pertikaian ini adalah kurang, kerana sekatan pada seperti adanya sekatan jalan raya, bermakna mereka tidak ingin mengambil risiko untuk pergi bersemuka. Tetapi bagi kes-kes yang lain seperti kes-kes yang melibatkan capaian di internet, ini yang menunjukkan peningkatan kerana tumpuan masa tersebut. Mereka akses kepada internet ini, ada masa untuk mereka buat capaian, tumpuan masa itu. Bila Puan sebut soal ini pun sesuatu yang menarik juga lah Puan. Bila kita sebut tentang capaian internet, kemudahan yang ada dalam media sosial dan sebagainya. Jadi apakah itu memberi mereka satu ruang dan juga peluang sebenarnya untuk melakukan jenayah-jenayah ini, kerana mereka merasakan bahawa mungkin dengan menggunakan media sosial itu seolah-olah mereka bebas sebenarnya untuk melakukan apa saja. Satu anggapan yang kita tahu salah, tetapi mungkin pihak PDRM juga sebenarnya memberikan tumpuan yang cukup serius untuk mengatasi masalah ini sebenarnya. Betul. Dengan wujudnya media sosial, dan kita tengok budaya masyarakat kita hari ini, gaya hidup, mereka begitu orang kata membudayakan media sosial. Betul. Berkomunikasi dengan secara atas talian di alam maya. Jadi sebagaimana kita tahu, di internet ataupun di alam maya ni ada juga pelaku-pelaku jenayah seperti pedofil dan sebagainya yang mengambil mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi. Tambahan pula kalau kita tengok kanak-kanak, terutamanya golongan kanak-kanak dan wanita, ketaksupan mereka untuk berkongsi perkara-perkara yang begitu peribadi, seperti imej-imej yang berbentuk yang agak seksi, yang tidak wajar dikongsikan, dan juga minat dan kecenderungan yang menyebabkan penjenayah cyber ini mengambil kesempatan mengeksploitasi, memperdaya untuk mengeksploitasi mereka. Jadi saya lihat ketaksuban di internet ini, terutamanya media sosial ni, menyebabkan ramai yang boleh menjadi mangsa jenayah. Peluang jenayah itu berlaku adalah agak luas, dan kerana ianya juga melibatkan trans-border crime. Bermakna pelaku jenayah itu tak semestinya berada di Malaysia, ataupun mangsa itu berada di Malaysia. Kerana kita ada kes-kes di mana pelaku jenayah sextortion ini berada di Taiwan, di luar negara. Di grooming. Dia kes-kes jenayah seperti melibatkan kes-kes grooming, memperdaya dan sebagainya. Kerana mereka ni melihat apa yang dipertontonkan ataupun apa maklumat-maklumat yang didedahkan di internet, di media sosial ni, menjadi ruang kepada mereka untuk mendekati mangsa ini untuk tujuan kepentingan mereka sendiri. Ini yang berlaku. Kita ada mangsa di Malaysia dan pesalahnya adalah di luar negara. Bila Puan sebut tentang pedofil, kita pernah dikejutkan sebenarnya dengan satu kes yang melibatkan seorang warga negara British yang berada di negara kita, tetapi menggunakan peluang dan kesempatan yang ada itu untuk mengambil gambar kanak-kanak, dan akhirnya disebarkan pula gambar-gambar ini dalam dark web dan sebagainya. Jadi apakah ekoran daripada apa yang berlaku itu sebenarnya memberikan satu dimensi baru dari segi pendekatan yang dilakukan oleh PDRM sendiri, ya Puan? Betul, bukan sahaja PDRM tetapi sistem perundangan itu sendiri. Kerana orang kata kes Richard Huckle sebenarnya. Pesalah itu bernama Richard Huckle. Jadi bermula daripada kes ini yang membawa kepada membuka mata masyarakat Malaysia, penggubal undang-undang dan juga penguatkuasa undang-undang untuk menangani kes-kes yang melibatkan child grooming, kesalahan yang berlaku di internet, yang melibatkan penganiayaan terhadap kanak-kanak, iaitu lebih kepada child grooming dan sebagainya, yang melibatkan pedofil. Kerana bermula daripada kes yang itu juga masyarakat Malaysia mula mengetahui apa tu pedofil. Orang kata mula mendengar perkataan pedofil, walaupun tidak sepenuhnya, tapi mereka tahu pedofil ini mereka yang menunjukkan ketaksub ataupun kecenderungan kepada melakukan seksual dengan kanak-kanak yang belum akil balik lah, kalau ikut istilah klinikalnya. Walaupun kita tidak ada istilah di dalam undang-undang, definisi yang khusus di dalam undang-undang, tetapi istilah klinikal ini menunjukkan daripada sini bermulanya kesedaran masyarakat ataupun rakyat Malaysia, agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya, untuk mewujudkan satu akta di mana kita telah ada satu akta kesalahan seksual terhadap
kanak-kanak yang telah berkuat kuasa pada tahun 2017, di mana di bawah akta ini juga ada peruntukan-peruntukan khusus bagi kesalahan child pornography ataupun pornografi kanak-kanak, among sexual physical dan bukan fizikal, dan juga kesalahan-kesalahan child grooming ataupun pengantunan kanak-kanak. Jadi ianya membuka satu dimensi baru dalam aspek perundangan di Malaysia. Bila kita bercakap tentang penyebaran di dalam dark web itu sendiri, Puan, apakah itu sesuatu yang sukar ataupun mustahil sebenarnya bagi pihak ialah PDRM ke ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk mengesan sebenarnya siapakah dalang di sebalik apa yang dilakukan itu sebenarnya, Puan? Baik, apabila kita menyentuh berkenaan aspek siasatan di dark web ataupun internet secara atas talian dan sebagainya, sebenarnya dia melibatkan kepakaran. Dan di dalam PDRM sendiri sebenarnya kita tidak bertindak bersendirian. Macam bahagian di 11 sebenarnya yang dipertanggungjawabkan untuk menyiasat kes-kes ataupun mengendalikan kes-kes yang melibatkan eksploitasi seksual di atas talian. Jadi dark web ini adalah tumpuan ataupun community pedofil ni sebenarnya banyak berada di dalam dark web kerana aktiviti mereka yang tidak mahu dapat dikesan oleh pihak penguasa undang-undang ini, mereka berinteraksi atau berkongsi bahan-bahan ataupun bahan seksual ataupun bahan pedofil, bahan penganiayaan terhadap kanak-kanak ini dalam kalangan mereka. Jadi pihak PDRM sendiri kita sering bekerjasama dengan agensi, pelbagai agensi untuk mendapatkan kepakaran. Jadi kita bekerjasama dengan agensi daripada dalam dan luar negara untuk mendapatkan maklumat dan juga mendapatkan risikan dan juga membuat operasi bagi mengesan pesalah-pesalah ini yang bergiat aktif di dark web. Cuba Puan beri pencerahan kepada saya sendiri pun. Saya cuba mendapat satu gambaran yang lebih jelas sebenarnya, Puan, ya. Bila kita bercakap tentang penganiayaan terhadap kanak-kanak ini menggunakan bahan-bahan dalam media sosial, dark web dan sebagainya, bagaimana kanak-kanak itu menjadi mangsa sebenarnya, Puan? Apa yang dilakukan kepada mereka yang berminat ini? Apa yang dilakukan oleh macam ni, dia dalam kesalahan-kesalahan. Silakan gambar dia orang. Lepas tu apa berlaku? Macam ni, dia pornografi kanak-kanak. Saya terangkan dulu berkenaan dengan pornografi kanak-kanak kerana pedofil ni dia cenderung kepada kanak-kanak. Jadi penganiayaan dia berbentuk fizikal, sama ada dirogol ataupun dia sendiri yang melakukan kesalahan-kesalahan fizikal, konteks merogol, mencabul dan sebagainya, ataupun menggunakan orang lain. Jadi dia mengambil aksi itu, merakam dan menyebarkan di dalam ini. Kerana golongan pedofil ni, mereka ni adalah golongan yang mempunyai masalah kesihatan mental lah, masalah psikiatri, gangguan. Bermakna mereka suka kepada perkara yang perlakuan seksual yang pelik yang melibatkan kanak-kanak. Jadi ada yang mereka merakam aksi mereka sendiri ataupun menggunakan orang lain ataupun bahan-bahan ataupun benda-benda untuk dalam aksi seksual yang melibatkan khususnya kanak-kanak. Dan mereka ini adalah taksub, suka sebab mereka ada masalah psikiatri. Jadi apabila mereka berkongsi dalam komuniti mereka, mereka menjadi lebih aktif, cenderung mereka lebih trigger untuk melakukan lebih lagi. Jadi inilah yang berlaku. Selain daripada melakukan physical contact itu sendiri seperti merogol dan menganiaya mangsa kanak-kanak ini, mereka juga menggunakan kanak-kanak ini dengan elemen-elemen lain untuk tujuan penyebaran, berkongsi atas keseronokan mereka, untuk keseronokan mereka sendiri. Okey, kita beralih sekarang ini kepada jenayah yang dilakukan terhadap wanita. Ini pun sesuatu yang juga perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya, Puan, ya. Tetapi bila kita bercakap tentang wanita itu, golongan bagaimana yang mudah menjadi mangsa sebenarnya kepada jenayah-jenayah seperti ini, Puan? Baik, jenayah terhadap wanita ini kebanyakannya kes-kes adalah melibatkan juga kes-kes serangan seksual dan juga kes-kes yang melibatkan keganasan domestik ataupun domestic violence, keganasan rumah tangga. Ini terutamanya biasanya mereka yang dewasa. Jadi kalau golongan wanita ini termasuk juga kanak-kanak perempuan, mereka lebih terdedah kepada jenayah seksual. Kerana kalau kita lihat pada statistik, statistik kami,
mangsa yang terlibat sebagai mangsa jenayah seksual ini adalah dalam kalangan kanak-kanak. Yang paling tinggi adalah berumur antara 13 hingga 15 tahun. Dan bagi kes-kes sumbang mahram sendiri, mangsa yang terlibat adalah seawal umur 3 tahun, 5 tahun. Jadi bagi kes-kes yang melibatkan mangsa dewasa, lebih kepada kes-kes yang melibatkan keganasan domestik, keganasan rumah tangga. Dan ada juga pandangan dan juga pendapat, kadang-kadang kita tidak terfikirlah bahawa kanak-kanak yang berusia 3 tahun, 4 tahun pun dah menjadi mangsa dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang keganasan domestik, ini pun sesuatu yang dikatakan meningkat apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Mungkin keadaan ekonomi yang semakin terdesak, kehidupan yang mungkin agak sempit dan sebagainya. Jadi daripada pengalaman dan juga kajian ataupun kes yang diperoleh oleh di sebelah sini, apakah Puan melihat bahawa kes-kes yang melibatkan keganasan domestik ini juga menunjukkan satu peningkatan yang agak membimbangkan, Puan? Sebenarnya PKP kita bermula pada tahun 2020 bulan 3. Sepanjang PKP yang pertama ini, kes-kes domestik, sebenarnya domestic violence ini sebenarnya menunjukkan penurunan. Kerana apa yang seperti yang saya terangkan pada peringkat awal tadi, iaitu ianya tidak melibat, peluang jenayah yang berlaku itu adalah kurang. Kerana kalau kita tengok kes-kes domestic violence ini di Malaysia ini, dia kebanyakannya adalah melibatkan physical contact. Dan kita kena tengok siapa pelaku dan juga mangsanya. Kerana bagi kes-kes yang melibatkan suami isteri contohnya, sering kali kita dengar domestic violence ini merujuk kepada kes suami isteri. Sebenarnya dia lebih lagi. Kerana mangsa keganasan rumah tangga ni merakumi juga ahli keluarga lain yang tinggal bersama, ibu bapa, adik-beradik dan orang-orang dewasa yang tinggal serumah. Jadi kalau kes yang melibatkan contohnya bagi kes suami isteri, kita tengok punca yang berlaku, trigger kepada kejadian ini lebih kepada curang, cemburu kepada pasangan yang lebih kepada cemburu kerana mensyaki ada berlaku curang lah dengan rakan sekerja dan sebagainya. Jadi apabila perintah duduk di rumah, jadi faktor ini tidak timbul. Jadi cemburu itu kurang, tak berlaku. Memang ini adalah statistik kita kaji satu persatu. Tetapi apabila kes yang melibatkan suami, bekas suami dan isteri, biasanya melibatkan pertikaian, perebutan hak penjagaan anak dan sebagainya, ini juga menurun. Kerana berdasarkan punca dia. Namun penurunan ini dia pada penghujung tahun, akhir tahun 2020, kita melihat kerana PKP dan juga orang kata PKPB ini sekatan-sekatan turut menjejaskan sektor ekonomi sebenarnya. Jadi sehingga penghujung tahun 2020 dan di awal tahun 2021, trend ini menunjukkan peningkatan. Dan antara puncanya adalah kerana faktor keuangan. Pergaduhan yang melibatkan faktor keuangan berpunca daripada masalah ini membawa kepada orang kata tekanan perasaan dan juga sukar mengawal emosi yang membawa kepada percetusan, pertelikahan dalam kalangan ahli keluarga. Dan tambahan pula ada suspek atau pelaku jenayah ini yang mempunyai penglibatan di dalam penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jadi apabila sektor ekonomi mereka ini terjejas, jadi yang jadi mangsanya ada ahli keluarga. Dan kebanyakannya yang kes yang terbaru ini kita tengok trendnya adalah melibatkan ahli keluarga seperti ibu bapa yang menjadi mangsa dia, dan pelakunya adalah anak. Okey, Puan, menarik sebenarnya daripada apa yang saya perolehi daripada apa yang Puan sebut. Tapi seperti biasalah Puan, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang menyaksikan ataupun mengikuti program ini ketika ini, saya percaya anda juga mungkin ada pandangan dan juga pendapat yang ingin anda kongsikan ataupun ingin melontarkan apa saja pertanyaan ataupun persoalan berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Jadi saya ulangi lagi, guna dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara bersama dengan PDRM dan kita masih lagi bercakap tentang COVID-19, jenayah seksual wanita dan kanak-kanak meningkat. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu
ACP Siti Kamsiah Hassan. Baik, saya difahamkan kita pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekawi dan Alif. Ya, Waalaikumsalam. Okey, ini soalan saya mengenai Pak Undang-Undang. Kita tengok apa kerajaan dia buat apa RUU mengenai isu gangguan seksual. Tetapi dia akan buat pindaan tetapi tertangguh. Bagaimana pihak polis dalam hal ini? Okey. Adakah ia ingin untuk mengatasi masalah ni supaya isu ni dipercepatkan? Sebab kita tengok isu gangguan seksual yang tadi Puan sebut kan. Ya. Makin bertambah. Ya. Okey, yang kedua itu mengenai isu gangguan seksual di tempat kerja tu. Kita tengok di Jabatan Kerajaan dia ada kod etika profesional. Okey. Namun isu ni makin berlaku juga. Kita tengok Yeah. Kemudian yang ketiga tadi kita tengok sekarang waktu COVID kan. Punca jadi pelacuran di kalangan wanita. Kita tengok tinggi kenapa dia orang untuk menambah pendapatan. Okey. Pendapat saya mungkin didikan agama. Bagaimana langkah PDRM untuk mencegah pelacuran ni merebak di di negara Malaysia ni. Okey. Terutama di negara-negara jiran ni dia masuk ke Malaysia ni ataupun rakyat Malaysia ni terjebak dalam pelacuran ni. Okey. Minta ahli panel ulas dan ataupun beri pandangan dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ridwan dari Pulau Pinang. Ada 3 persoalan tapi kita ketepikan dulu tentang persoalan itu. Kerana saya nak berkongsi sesuatu juga dengan Puan, apa yang Puan sebut tadilah, bahawa dari segi jenayah yang melibatkan wanita dan kanak-kanak menurun sebenarnya ketika berlakunya COVID-19. Tapi ianya mungkin tidak tepat seperti apa yang disebut oleh laporan daripada Pertubuhan Pertolongan Wanita ataupun WHO yang mengatakan bahawa kes penderaan wanita dan kanak-kanak jenayah seksual juga meningkat. Antaranya mereka menyebut tentang jumlah panggilan yang melibatkan aduan dera wanita ialah 2,977 pada tahun 2020. 1,487 aduan keganasan direkodkan sepanjang Januari hingga bulan Mac tahun ini. Jadi secara puratanya panggilan aduan yang diterima oleh WA ialah 17 kali sehari. Jadi bagaimana perbandingan di antara apa yang disebut oleh rekod PDRM dengan apa yang disebut oleh Pertubuhan Pertolongan Wanita ini, Puan? Okey, rekod PDRM, rekod daripada dengan WAO secara perbandingannya memang takkan sama. Memang takkan sama kerana tadi Datuk sendiri pun menyebut bahawa rekod mereka merujuk kepada panggilan-panggilan dan juga aduan-aduan. Sedangkan rekod PDRM sebenarnya kita merujuk kepada statistik kita adalah merujuk kepada jumlah kertas siasatan yang dibuka yang mengandungi elemen jenayah. Elemen jenayah berdasarkan laporan polis yang dibuat. Dan untuk tempoh Januari hingga Mac tahun 2021 ini jumlah kes kita pun dah banyak. Sebanyak 1892 kes. Jadi pada saya figure ini ataupun jumlah statistik ini memang takkan sama. Kerana mereka ini sebab kami atau PDRM dan juga pelbagai agensi lain termasuk juga WAO ini juga merupakan ahli jawatan kuasa dalam menangani jenayah keganasan rumah tangga. Jadi kita ada perbincangan di mana perkara ini juga telah dijelaskan oleh pihak WAO sendiri. Dan PDRM sebenarnya menjurus kepada menguatkuasakan undang-undang. Ada laporan polis yang menjurus kepada elemen jenayah, kita akan jalankan siasatan dan pihak polis takkan berkompromi. Dan kita akan menjalankan siasatan berdasarkan seksyen kesalahan yang berkenaan. Jadi figure ini takkan sama. Okey. Baik, kembali kepada 3 persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Saya juga nak dapatkan respon daripada Puan ACP Siti Kamsiah sendiri. Kalau mana yang mungkin Puan rasa boleh dijawab itu, mungkin boleh memberi penjelasan ataupun pencerahan. Pertamanya berkaitan dengan undang-undang ataupun RUU berkaitan dengan gangguan seksual. Ini juga tertangguh sebenarnya. Jadi apakah pihak PDRM juga mungkin akan terus mengutamakan pelaksanaan ataupun kelulusan RUU ini dalam masa yang akan datang, dalam masa yang singkat barangkali, kerana kepentingan perlunya rang undang-undang gangguan seksual ini diperkenalkan ataupun dilaksanakan. Sebenarnya rang undang-undang gangguan seksual ini di peringkat
untuk mengharmonikan peringkat-peringkat akhir. Tetapi dia bukan pihak PDRM sahaja yang terlibat, tapi ianya melibatkan pihak Jabatan Peguam Negara dan juga pelbagai agensi lain juga. Jadi ianya orang kata proses ini bukan mutlak pihak PDRM, namun saya percaya perkara ini sebab kami juga bahagian di 11 juga terlibat secara langsung di dalam perbincangan ini dan penggubalan kepada rang undang-undang ini sebenarnya di peringkat akhir lah. Jadi kita tunggulah akan ada pindaan kepada undang-undang baru ini. Okey. Isu gangguan seksual di tempat kerja ini pun sebenarnya sering juga dibangkitkan, terutamanya dalam media sosial, dalam internet dan sebagainya. Apakah PDRM sebenarnya sedang memberikan tumpuan juga kepada isu ini sebenarnya, Puan? Sebenarnya isu gangguan sexual harassment termasuklah di tempat kerja. Sexual harassment kalau mengikut kod amalan kita ada kod amalan bagi pejabat awam ataupun pegawai awam, tetapi untuk dalam sudut perundangan pula ada peruntukan seksyen-seksyen kesalahan yang boleh dikenakan ke atas pelaku jenayah itu, kerana sexual harassment ni dia luas. Perlakuan yang macam mana yang menjurus kepada undang-undang. Kita ada undang-undang yang seperti perbuatan sehingga menyentuh, mengaibkan, dia ada peruntukan undang-undangnya. Tapi perbuatan-perbuatan lain yang seperti tidak jatuh kepada satu kesalahan jenayah, ini yang pergi kepada kod amalan etika. Jadi pada saya perkara ini sudah pun orang kata dilaksanakan. Pihak PDRM telah pun laksanakan. Cuma kalau berlakunya kesalahan-kesalahan, selalunya berlakunya sexual harassment di tempat kerja, kita memerlukan tindakan bersepadu semua pihak. Termasuk juga mangsa itu sendiri kena tampil membuat aduan. Kalau jangan menyelesaikan peringkat mereka saja, dan juga pihak majikan. Kalau di peringkat tempat kerja, pihak majikan ni kena mengambil tindakan lah bersesuaian dengan apa kesalahan yang berlaku. Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang bersifat seksual walaupun dia tidak menyentuh secara fizikal dan sebagainya, Puan, apakah itu juga dianggap sebagai sexual harassment juga? Ada, mengeluarkan perkataan ini ada peruntukannya di bawah undang-undang, iaitu Seksyen 509, mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengaibkan. Itu sebab saya kata definisi ini adalah terlalu luas. Apakah perlakuan sexual harassment itu kena tengok kepada perbuatan itu sendiri, sama ada menyentuh fizikal ataupun tidak, tapi ada peruntukan-peruntukannya. Jadi mereka yang terlibat ataupun terjejas dalam isu ini, terlibat dalam isu ini, tampil pergi kepada saluran yang betul, adu kepada pihak majikan dan juga boleh juga tampil kepada pihak polis. Kita akan bagikan nasihat. Persoalan yang ketiga dibangkitkan oleh Ridwan pun barangkali bagi saya menarik jugalah. Ya, ini juga mungkin daripada apa yang kita dengar dan juga mungkin Ridwan sendiri ada pengalaman melihat isu ini berlaku. Dia kata semasa berlakunya COVID-19, semasa musim kita menghadapi tekanan COVID-19 ini, isu ataupun pelacuran dikatakan meningkat. Jadi sejauh mana betul ataupun tidaknya daripada pemerhatian pihak PDRM sendiri? Apakah ini betul ataupun tidak sebenarnya? Okey, sebenarnya saya tak boleh mengulas lanjut berkenaan isu pelacuran kerana bidang perkhususan ini adalah kepada bahagian lain dalam JSJ. Namun sebarang isu yang berkaitan dengan pelacuran, ada bahagian yang menanganinya. PDRM turut ada bahagian yang terlibat, yang mereka yang pakar dalam bidang ini, dan saya percaya tindakan-tindakan ini adalah tindakan berterusan oleh pihak PDRM. Jadi ini yang saya dapat ulas secara ringkas. Okey, kita ingin bercakap tentang slogan respect wanita, sayangi kanak-kanak, Puan, ya. Memanglah cantik dilihat sebenarnya, dan kalau ianya dipatuhi ataupun diikuti, memanglah kita mungkin akan dapat mengharmonikan kehidupan kita dengan begitu baik sekali. Tetapi sejauh mana sebenarnya slogan respect wanita, sayangi kanak-kanak ini difahami dan pada masa yang sama sebenarnya dihormati oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Puan? Pandangan Puan secara peribadi. Okey, dengan merujuk kepada slogan ini, sebenarnya dia meletakkan kanak-kanak dan wanita itu di satu tempat yang tinggi dan juga menghargai mereka. Dan
mengiktiraf hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Dan kalau kita tengok wanita ini juga sebenarnya adalah wanita dan kanak-kanak ini adalah golongan yang dipanggil vulnerable ataupun golongan yang rentan, jadi mudah terjejas. Jadi sepatutnya harusnya diberi sokongan agar mereka ni boleh menyerlah dan juga menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara. Jadi kalau tanpa slogan ini sebenarnya Datuk, dia ada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan, iaitu artikel hak asasi manusia. Tapi apa yang kita tengok sejauh mana jika ianya dihayati sepenuhnya slogan ini, saya percaya tidak akan berlakunya pencabulan, keganasan terhadap kanak-kanak dan wanita. Bermakna jika mereka memahami sepenuhnya, sudah tentu tidak ada lagi orang kata penganiayaan sadis dan sebagainya, perbuatan-perbuatan kebinatangan tidak bertanggungjawab dan juga perbuatan-perbuatan yang orang kata melampaui orang kata peri kemanusiaan terhadap kanak-kanak dan wanita. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini, ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak memahami dan tidak menghormati walaupun adanya slogan, kerana mereka tidak menghayati sepenuhnya slogan yang dibuat ini. Bila tidak dihayati sepenuhnya, Puan, di mana silapnya? Apakah mungkin pihak-pihak selain daripada PRM, pihak-pihak lain juga harus memainkan peranan dalam usaha untuk menyebarkan slogan ini, memahamkan rakyat lebih ramai lagi tentang erti dan makna dan apa yang perlu dilakukan semasa dalam menghormati slogan ini. Apa pandangan Puan dalam isu ini, Puan? Betul, saya setuju, kerana kita dalam orang kata menyebar luas maklumat ini ataupun memberi kefahaman ini bukanlah dari sudut orang kata perundangan semata-mata. Mesti kena dengan cara yang mudah difahami ataupun boleh dihayati oleh masyarakat, individu itu sendiri. Mungkin kena ada kaedah-kaedah tertentu. Itu yang saya dapat kongsikanlah. Mungkin di peringkat sekolah sendiri pun slogan ini harus ditanam sebenarnya kepada anak-anak kita di sekolah. Pandangan Puan? Betul. Tapi kalau kita tengok, memang aktiviti-aktiviti macam kepimpinan melalui tauladan, sayangi persekitaran kita dan sebagainya, sebenarnya itu sudah ada. Cumanya mentaliti ataupun tahap penerimaan individu itu sendiri, sikap. Saya tengok ini lebih kepada sikap. Mungkin sikap menolak, tidak ambil peduli, tidak cakna kepada apa yang berlaku, mementingkan diri, ataupun individu itu ataupun ahli masyarakat kita masih ada yang mementingkan diri dan juga ada masalah-masalah mereka sendiri dari segi psikiatri dan sebagainya, masalah mental. Kerana kita percaya jenayah ini juga, jenayah yang berlaku ini bukan sahaja melibatkan mereka yang waras, tapi ada juga mereka yang mempunyai masalah-masalah psikiatri seperti yang golongan pedofil dan sebagainya. Dan untuk kanak-kanak sekolah sendiri, pendidikan di peringkat sekolah sendiri, pada pandangan Puan sendirilah, Puan mungkin ada anak dan sebagainya, apakah Puan merasakan bahawa pendidikan yang ke arah ini sebenarnya harus dilakukan secara serius sebenarnya? Betul, dan saya percaya pihak Kementerian Pendidikan juga ada aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang tersendiri, kerana pihak PDRM juga sering dipanggil untuk memberi kempen dalam kempen kesedaran. Bukan sahaja dalam kempen kesedaran jenayah, berkenaan trend jenayah dan sebagainya, tetapi juga kita menggunakan kepakaran kita yang ada, itu pegawai psikologi, untuk mengenali, untuk mendekati kanak-kanak ini ataupun murid-murid ini supaya kita dapat mengenal pasti apa masalah mereka di peringkat awal, supaya intervensi awal dapat dibuat dengan mengenali dan juga memberi sokongan emosi kepada mereka. Pendidikan seks misalnya, apakah Puan merasakan bahawa ianya perlu dilakukan secara meluas lagi ataupun didedahkan dengan lebih luas lagi di sekolah-sekolah? Walaupun baru-baru ini timbul juga isu tentang cara mendidik dalam pendidikan seks, itu juga menimbulkan kontroversi yang agak hebat jugalah. Jadi pandangan Puan dalam isu macam ini, Puan? Pandangan saya, pendidikan seks ini sebenarnya sudah ada di peringkat sekolah. Kementerian Pendidikan sudah pun melaksanakannya, ataupun sistem reproduktif sebenarnya, modul dia yang dipanggil. Dan saya memang amat bersetuju jika diperluaskan lagi ataupun ditambah baikkan lagi modulnya, kerana kalau kita tengok jenayah terhadap kanak-kanak ini, terutama jenayah seksual ini, dia melibatkan kanak-kanak yang berumur terlalu muda.
bukan sahaja menunggu peringkat sekolah menengah dan sebagainya, tetapi dia telah berlaku di peringkat kanak-kanak terlalu muda. Ini antaranya disebabkan oleh faktor pendedahan maklumat itu ataupun capaian elemen-elemen ini, elemen-elemen yang ada terutamanya di internet. Kanak-kanak akses ke internet, jadi mereka mendapat maklumat-maklumat ataupun elemen-elemen yang berkaitan dengan aktiviti seksual dan sebagainya yang mereka sendiri tidak dapat menapisnya ataupun memahaminya. Betul. Adakah perkara itu betul atau salah? Jadi seawal usia muda, pada saya di peringkat sekolah, seawal usia peringkat sekolah rendah juga seharusnya diperluaskan modul ini. Dan saya percaya berdasarkan kita punya PDRM punya perbincangan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan sebagainya, memang modul ini telah ada. Cumanya saranan saya supaya cara penyampaian cara penyampaian dan pendekatan itu perlulah bersesuaian dengan tahap kematangan murid itu sendiri. Betul. Dan pihak yang menerima, kedua-dua pihaknya juga, sama ada pihak pengajar, tenaga pengajar atau pemurid yang menerima ini, perlulah bersikap terbuka dan juga positif. Dan kaedah pendekatan ataupun kaedah penyampaian itu adalah penting supaya mudah difahami dan juga tidak disalahertikan. Okey, baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sarkawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Baha. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sama-sama kita, ya. Okey, apa khabar pada Puan apa ni? ACP, Siti Kamsiah. Puan Kamsiah. Okey. Okey, Sawi. Menarik malam ni apa nama ni? Perbincangan berkenaan dengan seksual dan semua ni. Tapi saya minta satu cadangan lah daripada Puan ni, kalau boleh lah kan. Gangguan seksual wanita dan kanak-kanak tu dimasukkan gangguan seksual lelaki, wanita dan kanak-kanak. Ya, betul. Sebab apa, lelaki pun ada juga yang apa sekarang ni saya akui kan. Dan juga saya ingat nak tanya juga dengan Puan, ada ke kes-kes yang penderaan oleh kaum lelaki, oleh wanita? Kalau ada lah kan, mungkin contoh. Okey, yang saya nak tanya Sarkawi kan, okey, peranan jabatan Puan ni dengan talian e-kasih, apakah perbezaan dia dari segi undang-undang ataupun peranan tu? Sebagai contoh lah sekarang ni, memang bila dah PKP ni Sarkawi semua dah kerja kat rumah. Bila semua dah kerja kat rumah ni dah jadi macam satu office. Jadi bila dah jadi satu office kat rumah ni kan, jadi maknanya environment tu dah lain, kekeluargaan tu jadi keofisan pula. Jadi memanglah keadaan tu akan agak serius, agak tegang lah kan. Jadi adakah persamaan dari segi talian kasih ni bila ada problem ke apa semua kan? Boleh di-refer kepada PDRM jabatan Puan ni. Beri contoh lah, kalau katalah ada orang tua kan, dimarahi ke ataupun apa semua kan. Jadi kadang-kadang sampai ke tahap pertelingkahan, lepas tu anak-anak pergi hantar pula ke rumah orang tua. Jadi adakah beza dia dari segi Puan punya jabatan ni dengan e-kasih ni? Mungkin Puan boleh bagi pencerahan sikit lah supaya rakyat boleh faham dah tu. Okey, itu saja Sarkawi. Nak tanya. Terima kasih Sarkawi. Terima kasih Baha dari Kuala Lumpur. Sementara itu saya difahamkan tadi penerbit memberitahu saya ada kemalangan yang melibatkan LRT. Kita cuba nak sampaikan detail itu tapi telefon tak ada pada saya. Jadi mungkin penerbit sendiri boleh masuk nanti berikan mesej itu kepada saya dan insyaAllah saya akan bacakan secepat mungkin, sebaik saja saya menerima mesej tersebut. Jadi mungkin saudara penerbit boleh membantu saya dalam hal begini. Tapi sementara menunggu penerbit masuk untuk memberikan informasi itu, barangkali Puan boleh sentuh sedikitlah tentang apa yang disebut oleh Baha, respon Puan sendiri. Gangguan seksual ni tadi kita bercakap tentang wanita, kanak-kanak, tetapi yang lelaki pun juga perlu diberi perhatian sebenarnya, Puan ya. Baik, isu gangguan seksual sebenarnya dia tidak terbatas kepada mangsa wanita sahaja. Ada juga kes-kes yang melibatkan mangsa lelaki. Begitu juga kes-kes yang melibatkan penderaan.
keganasan terhadap lelaki oleh wanita. Memang ada, tetapi jumlahnya adalah kecil berbanding dengan jumlah mangsa wanita. Jadi itu saya rasa saya menjawab kepada soalan pertama tadi. Jadi dan peruntukan undang-undang juga tidak membataskan kesalahan-kesalahan itu adalah hanya untuk wanita sahaja. Contohnya kes-kes cabul kehormatan tidak dinyatakan mana-mana lelaki, tetapi ia menjurus kepada seseorang. Jadi seseorang ini terbuka sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Melainkan kes-kes rogol itu memang spesifik untuk wanita lah, perempuan lah. Maknanya hanya lelaki sahaja yang boleh melakukan kesalahan rogol. Lain-lain kebanyakannya adalah dia adalah bersifat kepada dua-dua gender ini. Dan okey, Puan, kita akan sambung lagi nanti, tapi saya sampaikan dulu berita yang baru saja kami terima ini, iaitu kenyataan media daripada Persarana Malaysia Berhad. Kami ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya sedang berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81. Pasukan kami sedang menguruskan bantuan dan kerja-kerja menyelamat sekarang ini. Jadi sila bertenang dan patuhi segala arahan. Dan kami juga memohon maaf atas segala kebimbangan dan kerisauan. Pihak kami sedang berusaha secepat mungkin untuk memberi bantuan dan juga mengawal keadaan. Jadi begitulah apa yang kita terima sebenarnya, dan kita harap mungkin isu ini akan dapat diselesaikan secepat mungkin. Jadi apa kata kalau kita rehat dulu buat seketika, dan kembali nanti insyaAllah kita akan dapatkan respon ACP Siti Kamaliah Kamsiah Hassan ini untuk menjawab lagi persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur sebentar tadi. Kita rehat dulu. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi tadi pun Bahar dari Kuala Lumpur juga ingin mengetahui lah, mungkin apakah berlaku pertindihan ataupun perbezaan sebenarnya tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh jabatan di sebelah sini dengan apa yang diwujudkan oleh kerajaan talian e-kasih itu pun. Baik, menyentuh berkenaan dengan talian kasih dan juga peranan PDRM, sebenarnya dua agensi yang berbeza. Entiti yang berbeza. Dua entiti yang berbeza, di mana talian kasih ini dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Sedangkan PDRM adalah agensi yang menguatkuasakan undang-undang, menjalankan siasatan dan sebagainya. Tetapi kita berkolaborasi. Bermakna talian kasih ini adalah sebagai satu platform di mana sekiranya berlaku sebarang kejadian ataupun apa-apa aduan, ini yang orang kata pilihan kepada ahli masyarakat, sama ada mengadu kepada talian ini ataupun terus kepada PDRM. Dan sekiranya buat aduan terus ke balai-balai polis, PDRM dan sebagainya, ataupun ke talian kasih. Akhirnya sebenarnya kalau aduan itu dibuat ke talian kasih pun, sekiranya ianya melibatkan elemen jenayah, pihak talian kasih ini juga akan refer balik kepada PDRM, kerana PDRM yang akan menjalankan siasatan. Ini adalah satu platform penyaluran maklumat. Okey, kembali semula kepada isu yang kita bincangkan ini, Puan. Ada juga pandangan, ada juga pendapat yang mengatakan mungkin ada kes-kes bila kita bercakap tentang penganiayaan terhadap wanita dan kanak-kanak dan juga terhadap keluarga, kadang-kadang mereka tidak mahu melaporkannya disebabkan oleh perasaan malu, segan dan sebagainya. Jadi apakah Puan melihat bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka memberikan respon dan juga membuat laporan sekiranya jenayah-jenayah seperti ini berlaku, Puan? Okey, kurangnya penyertaan ataupun tampil untuk buat laporan polis memang ini sering kali berlaku kerana satu sebab malu tadi macam Datuk cakap tadi, dan juga kerana mereka sendiri tidak sedar ataupun masih lagi ada kebergantungan kepada pelaku jenayah itu sendiri. Sikap mereka ini, individu sendiri yang tak mau keluar daripada belenggu jenayah tersebut. Ini sering kali berlaku bagi kes-kes yang melibatkan keganasan domestik. Kerana kebergantungan mereka. Keduanya kerana kebergantungan kepada pelaku juga berlaku dalam kes-kes yang melibatkan sumber mahram. Sumber mahram di mana selalunya pelaku adalah mereka yang dominan di dalam keluarga. Dan juga
tidak tahu hak mereka. Dan bagi kanak-kanak sendiri sebenarnya mereka ni tak tahu, mungkin jahil ataupun tidak tahu bahawa ada cara untuk bertindak dan tidak berani bertindak. Dan seterusnya kerana ahli masyarakat juga yang tidak cakna sebenarnya kepada apa yang berlaku di persekitaran. Ini yang saya tengok, dan juga peranan ahli masyarakat yang tidak menyokong dan juga memperdebatkan kadang-kadang isu-isu itu, terutamanya apabila disalurkan ataupun terdedahnya di internet, disalurkan sendiri oleh mangsa. Jadi ini yang saya tengok antara yang menyebabkan sukar kita nak bendung sebenarnya jenayah ini. Dan tambahan pula ada wujudnya golongan-golongan yang mempunyai masalah psikiatri seperti pedofil ini. Memang takkan susah untuk kita orang kata susah untuk dibendung, dihentikan kegiatan mereka ini. Dan juga wujud juga golongan-golongan yang ingin mengaut keuntungan yang mudah lah. Jadi itu sebab jenayah ni memang sukar dan juga untuk kita bendung dan juga hentikan. Okey, saya menerima lagi Puan tentang apa yang sedang berlaku ketika inilah. Ini dianggap sebagai the third announcement. Ladies and gentlemen, we regret to inform the LRT Kelana Jaya line is experiencing an incident, specifically trains number 40 and 81. All injured passengers have been evacuated to platform. Emergency aid and rescue is ongoing. Our priority is to get all our passengers to safety. Alternative transport arrangements will be provided, and we are working as quickly as possible to extend and to rectify the situation. Jadi itu kedudukan terkini yang kita terima daripada LRT yang melibatkan LRT Kelana Jaya, dan saya difahamkan bahawa Menteri Pengangkutan juga dalam perjalanan ke lokasi kejadian. Baiklah, mungkin kita hampir-hampir di penghujung, tapi masih lagi ada masa sebenarnya, Puan. Kadang-kadang tadi pun Puan sebut tentang laporan-laporan yang ataupun apa yang digambarkan dalam internet, dalam media sosial dan sebagainya. Mungkin masanya sudah sampai agaknya satu pengawalan yang ketat sebenarnya, penyebaran visual-visual yang bersifat seksual, yang bersifat kadang-kadang ialah seksual terhadap kanak-kanak, terhadap wanita dan sebagainya, yang mungkin akan membangkitkan satu perasaan yang kita anggap perasaan jahat di kalangan generasi kita ini. Jadi apakah masanya sudah sampai pengawalan yang lebih ketat terhadap penyebaran visual-visual seperti ini perlu dilakukan, Puan? Sebenarnya kita ada undang-undang iaitu satu dari segi kawalan itu ianya adalah tertakluk kepada agensi lain iaitu SKMM. Tetapi apa yang PDRM punya vision, orang kata tindakan-tindakan di pihak PDRM sendiri ialah lebih kepada tindakan pencegahan, risikan dan pencegahan, mengesan mereka yang membuat akses kepada capaian-capaian, khususnya capaian di internet lah, yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak ini. Dan sudah tentu memang saya setuju supaya satu undang-undang yang lebih menyeluruh, terutamanya apabila melibatkan internet, dia melibatkan penyimpanan data-data oleh pihak ketiga, iaitu seperti data maklumat subscriber, IP address. Ini adalah milik pihak third party, ISP, Internet Service Provider. Dan pada saya di sini adanya kelompongan sedikit dalam undang-undang kita, di mana belum ada lagi yang mewajibkan, undang-undang yang mewajibkan penyimpanan data-data mereka yang membuat akses ke internet ataupun pemilik IP address yang berdaftar di Malaysia ini untuk satu tempoh yang tertentu. Bermakna perlu diselaraskan oleh ISP yang terlibat. Jadi ini saya rasa adalah satu saranan yang memang kita pun telah menyuarakan perkara ini supaya ianya dapat kita membendung jenayah ini secara menyeluruh. Kerana apabila melibatkan internet, dia melibatkan IP address. Jadi penyimpan ataupun mereka yang ada akses authority kepada IP address ini adalah pihak ketiga, bukan PDRM. Jadi perlu ada penyimpanan kerana data-data mereka ini adalah mustahak dalam siasatan pihak polis untuk menentukan sebagai satu keterangan untuk melengkapkan siasatan dan seterusnya mendakwa mereka yang terlibat di dalam penyalahgunaan IP address ini. Nasihat Puan sendirilah kepada ibu bapa dan sebagainya lah, kepada keluarga itu sendiri, apakah pendirian yang harus mereka ambil sebenarnya sekiranya bukan saja untuk menghindarkan, tetapi sekiranya ada kaum keluarga mereka yang terlibat dalam jenayah seperti ini, apa yang harus mereka lakukan dan keberanian apakah yang harus mereka hadapi sebenarnya?
Okey, saranan pihak PDRM, pihak keluarga itu sendiri perlulah tampil berani untuk menegakkan hak mereka ataupun anak mereka, khususnya bila melibatkan kanak-kanak. Jadi berani untuk tampil bertindak dan bagi kepercayaan kepada agensi-agensi ataupun pihak yang mempunyai kuasa ataupun otoriti untuk bertindak dalam menegakkan keadilan bagi mereka, dan juga pastikan tindakan mereka adalah tepat kepada saluran yang betul, dan jangan pergi kepada internet. Ini yang kita risau kerana apabila pergi kepada media sosial, kononnya untuk supaya hebahan lebih cepat, tetapi sebenarnya ini seharusnya pergi kepada channel yang betul supaya tidak berlaku perdebatan. Kalau di internet akan berlakunya perdebatan dan menyebabkan mereka keliru dan juga demoralize apabila perkara itu tidak sependapat dengan mereka. Jadi ini saranan saya, pergi kepada channel yang betul, berani bertindak dan bertindaklah dengan bijak supaya hak mereka mereka dapat orang kata menyekat daripada jenayah ini terus berulang. Okey, kita di penghujung, lebih kurang 2 minit lagi masa yang ada Puan. Harapan dan juga seruan Puan dan janji Puan mewakili bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Silakan. Bahagian di 11 ataupun PDRM lah, saya mewakili PDRM khususnya. Walaupun kita ini adalah bahagian di 11 ini mempunyai orang kata undang-undang sudah ada, kita ada otoriti untuk menjalankan siasatan, tetapi sebenarnya kuasa yang ada itu kita tidak mampu untuk membendung jenayah ini tanpa komitmen daripada seluruh ahli masyarakat. Kerana ahli masyarakat, kita mempunyai undang-undang, kita mempunyai kuasa, tetapi ahli masyarakat, mereka yang terlibat di dalam jenayah itu sendiri perlulah berani tampil, bagi komitmen dan juga menjadi mata dan telinga kepada agensi penguatkuasaan undang-undang untuk kita membendung jenayah terhadap wanita dan kanak ini daripada terus berleluasa. Baik, setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan ACP Siti Kamsiah Hassan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Dan tentunya saya cukup selesa sama-sama bersama dengan Puan, dan insyaAllah Puan mungkin dalam masa yang mendatang ini kita duduk bersama lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu ini. Dan sementara itu, kepada anda yang mungkin ingin mengikuti perkembangan terkini kami berkaitan dengan apa yang berlaku di LRT Kelana Jaya itu, ikutilah berita ataupun laporan-laporan yang akan kami bawakan kepada anda dari masa ke semasa di Bernama TV, dan kami sudah pasti akan memberikan laporan-laporan terkini berkaitan dengan isu itu. Dan kita juga mungkin akan dapat mengikuti nanti kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Wee Ka Siong. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kita akan terus berbicara dari masa ke semasa. Kita masih lagi melawan COVID-19, jadi jangan lupa kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.